Baik, dan masa sama juga kita nak bawakan perkembangan di Batang Kali bersama dengan wartawan di lokasi Umar Vati Ramayah. Umar Vati, kalau boleh dengar, boleh kongsikan adakah terdapat sebarang petunjuk baharu operasi misi mencari dan menyelamat SAR 9 lagi mangsa yang masih hilang? Terima kasih Hakim, dan ketika ini saya berada di lokasi tragedi Tanah Runtuh. Kalau Hakim boleh lihat di belakang saya, sebenarnya lokasi itu berada kira-kira 1 kilometer daripada tempat saya berada ketika ini, dan sudah memasuki hari kelima hari ini tidak ada sebarang petanda positif mengenai kehilangan 9 lagi mangsa yang sebelum ini dikhawatiri hilang dalam kejadian Tanah Runtuh. Dan hari ini saya difahamkan mayat masih lagi kekal dengan 24, di mana 24 mayat, di mana semua mayat itu sudah pun dituntut oleh pihak waris di Hospital Sungai Buloh setakat semalam. Dan hari ini keluasan pencarian sebenarnya tertumpu pada meliputi lebih daripada 54,000 meter persegi, dan operasi mencari dan menyelamat sebenarnya telah dihentikan seketika kira-kira pukul 12.30 malam akibat hujan lebat, dan hari ini disambung kira-kira seawal pukul 8 pagi, dan melihat pada kekuatan yang melibatkan 115 pegawai dan anggota termasuk jentera, 11 unit digunakan, dan kita operasi hari ini juga mendapat bantuan daripada 2 anjing pengesan. Dan kalau semalam pihak operasi dan penyelamat mencari dan menyelamat menggunakan radar penembusan tanah, hari ini tidak digunakan kerana semalam sebenarnya sudah menemui 5 titik yang dikatakan mungkin ada benda asing yang dipercayai mungkin adanya individu ke dalam tu. Namun selepas operasi dijalankan sebenarnya tidak jumpa sebarang tanda-tanda positif. Sama saya pada ketika ini Ketua Polis Daerah Hulu Selangor Superintendent Sufian Abdullah. Terima kasih Tuan. Dan beliau juga sebenarnya komando operasi untuk bencana pada hari ini. Mungkin kalau Tuan boleh kongsikan apa sebenarnya perjalanan operasi hari ini. Okay. Assalamualaikum dan selamat tengah hari tuan-tuan dan puan semua. Untuk setakat ini pada hari yang kelima lah, day 5 untuk operasi mencari dan menyelamat di Jalan Gotong Batang Kali ini. Sebenarnya kekuatan kita pada hari ini adalah seramai anggaran seramai 110 orang, 110 ke 150 orang anggaran kekuatan yang terdiri daripada 5 agensi utama, iaitu Jabatan Bomba, diketuai oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kita ada Jabatan SMART, Jepam, tentera dan juga pihak polis. Dan operasi ini turut disertai oleh 2 unit anjing pengesan, 2 unit pengesan dibantu oleh 11 unit incubator. Dan kerja-kerja penyelamatan dan juga kerja-kerja pengesanan mangsa-mangsa yang timbus masih lagi kita laksanakan, dan kita berdoa supaya ada perkara-perkara yang positif boleh dapat setakat ini. Kalau ada nanti kita akan maklumkan kalau ada yang perkara-perkara positif. Okay. Dan sebenarnya Tuan, saya difahamkan ada juga laporan daripada waris mengenai kehilangan ahli keluarga mereka. Mungkin Tuan boleh kongsikan berapa sebenarnya laporan yang diterima? Okey, setakat ini yang kita betul-betul buat semakan ada 2 laporan yang dibuat melibatkan waris yang hilang dalam tragedi inilah. So semalam pun ada 1 laporan polis telah dibuat di Balai Polis Gotong, dan kita semak memang ada lah dalam senarai kita. Tetapi senarai ini perlu kita perkemaskinikan sebab dia melibatkan siasatan. So senarai-senarai ini kita akan updatekan daripada semasa ke masa, dan juga berdasarkan kepada laporan polis yang diterima lah setiap masa yang perlu kita semak dan sebagainya dalam kita mengenal pasti mangsa-mangsa yang terlibat. Dan sebenarnya waris mangsa ni boleh membuat laporan di mana-mana saja ataupun perlu datang ke satu-satu tempat spesifik saja? Mungkin Tuan boleh. Okey, kalau kita lihat sebenarnya dari kita dalam setiap PC yang kita adakan, kita memang menyeru mana-mana waris atau keluarga yang terlibat supaya datang ke mana-mana balai polis berdekatan. Bukan di Balai Polis Hulu Selangor, di balai polis berdekatan di kawasan masing-masing. Yang keduanya, kalau perlu juga datang ke IPD Hulu Selangor untuk kita semakkan terus kepada, sebab kita telah menyediakan pegawai yang khusus untuk menyelaras dan juga memantau isu-isu berkaitan dengan laporan polis yang dibuat oleh mangsa-mangsa ni. Dan yang ketiganya, saya percaya mungkin kita tak perlulah datang ke pusat kawalan ada di pusat ni, sebab kawasan ini kawasan operasi. So mangsa-mangsa ni boleh berhubung juga dengan IPD Hulu Selangor, dapatkan nombor panggilan telefon dan sebagainya, dan kita boleh bantu. Tidak ada masalah.
kita boleh bantu. Itu sebab kita menyeru supaya laporan-laporan polis dibuat di mana-mana balai polis berhampiran dan mereka akan berhubung dengan kita dan kita akan laksanakan tindakan susulan. Tuan, kalau boleh Tuan kongsikan berapa keterangan yang sudah diambil daripada pihak sama ada pihak waris ataupun pengurus tapak perkemahan ini? Setakat ini, seperti mana yang saya sedia maklum yang terdahulu, kita pun telah merakam beberapa individu dipanggil untuk beri keterangan. Dan saya percaya dalam isu siasatan ini perlu lebih terperinci dan dalam siasatan ini banyak pihak akan dipanggil. Termasuk juga waris-waris yang terlibat. Dan di pihak kita pun, kita telah pun mendapatkan laporan-laporan. Kita dapatkan permohonan laporan-laporan daripada jabatan-jabatan yang berkaitan untuk kita membantu dalam melengkapkan kepunyaan siasatan. Dan kalau boleh dikongsikan mengenai siasatan awal ke atas keterangan diambil daripada pengurus perkemahan ini, mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit. Okey, kalau kita melihat pada aspek siasatan, kita tak boleh lagi nak menyatakan apa dia punca ni sebab siasatan masih dijalankan dan kita akan lihatlah, kita akan tunggu dulu, kita bagi kita masa sebab kita siasatan ni perlu dilengkapi daripada pelbagai sudut supaya lebih teluh dan sebagainya lah. Kita tak nak review dulu sebab bagi saya kita kena semak dapatkan mana-mana laporan expert ni, laporan pakar terutamanya daripada agensi dan juga jabatan-jabatan yang terlibat. Dan Tuan, saya juga difahamkan 3 pegawai dan anggota yang terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat ini ada sedikit masalah kesihatan, kalau boleh dikongsikan Tuan. Okey, bagi kebajikan anggota kita sebenarnya di peringkat sampai setakat ini sebenarnya kita telah menyediakan ada pusat khusus untuk pegawai dan anggota kita bagi tujuan rawatan. Bukan rawatan dari segi kecederaan saja, daripada segi kaunseling, tekanan dan sebagainya. Ada disediakan oleh Hospital Selayang. Untuk makluman, setakat ini memang ada 3 pegawai kita. Yang pertama ialah daripada Ketua Penolong Pengarah Bomba sendiri Negeri Selangor, Datuk Nur Azam. Yang mana saya percaya tuan-tuan dan puan sedia maklum, beliau berada di hospital semalam tapi kita setakat ini keadaannya stabil. Yang kedua ialah melibatkan anggota Jepam kita yang sebenarnya semalam pun di lokasi kejadian dia terkehel. Dia terkehel kaki dan telah pun di-discharge daripada hospital. Dan yang ketiga ialah anggota daripada bomba sendiri, iaitu anggota ini ada sedikit masalah kesihatan, masalah dari segi jantung lah, dan sedang dipantau oleh pihak-pihak yang terlibat lah. Terima kasih Tuan bersama-sama dengan Astro Awal ni. Terima kasih. Dan kalau kita tengok pencarian hari ini tertumpu kepada sektor C dan sekeliling di mana melibatkan sungai sejauh 3 km. Ini mungkin kemungkinan mangsa dihanyutkan ketika ada tanah runtuh. Dan pada ketika ini apa yang saya boleh kongsikan, cuaca pada ketika ini mendung dan kita harapkan cuaca ini kekal sehingga operasi mencari dan menyelamat tamat. Dan saya kira itu saja perkongsian saya dari lokasi tanah runtuh Batang Kali ketika ini dan kembali ke studio. Terima kasih.